Okay, kita nak teruskan soalan 17. Okay, soalan 17. Okay, jadi kita lihat soalan 17. Nampak paparan? Okay. Soalan 17. Kalau kita ikutkan, kalau kita belajar binomial, kita perlukan dua maklumat. Mesti ada N, mesti ada P. Okay? Mesti ada N, mesti ada P. Maka itu adalah binomial. Dan binomial ni adalah discrete. Discrete. Binomial discrete. Poisson pun discrete. Kemudian, jika kita jumpa soalan, N dia lebih besar daripada 50. Sebab dalam table kita ni, binomial ni dia maksimum 50. Jadi kalau lebih daripada 50 dah tak boleh kira kita. Maka kita boleh ubah pengiraan kepada normal. Normal kita perlukan dua maklumat. Kita perlukan maklumat yang pertama mean, yang kedua mesti variance ataupun standard deviation. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita nak tukar kepada normal, sedangkan normal ni adalah data dia adalah continuous. Okey. Data dia adalah continuous dan kita perlukan mean. Mean tu adalah NP. Kalau kita refer balik binomial, kalau nak cari mean memang NP. Kemudian variance NPQ. Di mana Q tu adalah 1 tolak P. Okey. Tapi disebabkan data kita ni berbeza, discrete dengan continuous, maka kalau kita nak jawab soalan, kita perlu buat continuity correction dulu. Iaitu kita akan buat plus minus 0.5. Cara yang paling mudah, kita gunakan contoh katakan saya ada X between 2 and 5 contoh. Tapi pastikan mesti keadaan dia sama dengan. Jadi untuk sebelah kiri kita akan tolak. Jadi itu yang dapat 1/5 tu. Yang saya buat ni adalah continuity correction. 5.5. Maksud dia, untuk yang di bawah, kita tolak 0.5. Untuk yang di atas, kita gunakan plus 0.5. Okay? Maksud dia, kalau kita jumpa soalan binomial, sebelum kita tukar kepada pengiraan normal, kena buat dulu sisi. Sisi itu adalah plus minus. Jadi kalau ada kiri kanan, sebelah kiri tolak, sebelah kanan tambah. Kalau kita ada sebelah je, katakan soalan tu cuma ada greater than je. X greater than 2, satu je. Maka kita kena gunakan konsep kalau lebih besar, tolak. Kalau lebih kecil, tambah. Ingat itu je. Kalau ada kiri kanan, kiri tolak, kanan tambah. Kalau ada sebelah je, kalau lebih besar, tolak. Lebih kecil, tambah. Maksud dia, maklumat kita adalah X distributed by binomial with N 400. Kita kalau nak buat kajian, mesti daripada sampel. So, 400, P kita adalah 0.05. Yang ini adalah kita punya P. Okey, disebabkan N kita ni lebih daripada 50, maka saya akan tukar kepada pengiraan normal. Pengiraan normal. Tapi kalau untuk normal, kita perlu kira mean. Mean sama dengan NP. So kita ambillah 400 darab dengan 0.05. Kita akan dapat 20. Betul? 20. Kemudian kita akan kira pula variance. Variance itu adalah NPQ. Di mana kita akan ambil 400 darab 0.05 darab dengan 0.95. So kita akan dapat 19. Betul tak? Maka kita akan tukar kepada normal dengan mean 20 dan variance adalah 19. Jadi pengiraan kita berdasarkan normal, mean 20, variance 19. Lepas itu barulah kita jawab soalan. Dah Okey.
Jadi pengiraan kita akan berdasarkan X distributed by normal with mean 20 and variance 19. Okey. Sekarang ni soalan yang pertama, probability between. Asalnya bila ada perkataan between, dia tak ada sama dengan. Asalnya. Memang tak ada. Tapi kita ada tambahan ayat, inclusive. Inclusive baru kita letak sama dengan. Kalau kita baca yang pertama between je, tak ada sama dengan. Kalau ada bertambahan inclusive baru ada sama dengan. Okey, kemudian kita ingat ini soalan asalnya adalah binomial. Maka kalau kita nak jawab soalan, kita mesti gunakan continuity correction dulu. Maksud dia kita akan ubah probability sebelah kiri tolak 0.5. Sebelah kanan tambah. Okey tak? Ini kita kena buat sebab soalan asalnya binomial. Dia bukan normal. Kemudian kita akan tukar kepada Z. So ingat balik, nak tukar pada Z tu kita akan gunakan formula Z equals to X tolak mean divided by sigma. Standard deviation. Maka kita akan gunakan 13.5 tolak mean 20. Kemudian divide by standard deviation. Ini adalah variance, jangan silap. Maka saya akan divide by square root of 19. Kena hati-hati sebab tak sama. Dalam notation, normal notation, kita akan gunakan variance. Tapi dalam Z, kita gunakan standard deviation. Tak sama. Jadi mesti ambil square root. Kemudian yang ni Z, yang ni kurang pada 25.5, subtract to mean, and then divide by square root of 19 sebab kita ambil standard deviation. Okey, nanti kita akan dapat, kamu permudahkan, sebelah kiri dapat negatif. So, probability Z negative 1.49. Less than Z. Less than daripada 1.26. Betul tak? Kemudian kita dah belajar kalau kita lihat Z kita tu ada negatif, ada positif. Maka apa kita buat? Kita akan ambil satu tolak. Ingat Kalau terlupa kamu kena lakarkan. Satu tolak, walaupun kita nampak ini adalah negatif, kita baca dia positif je. Tolak lagi, nilai yang kedua. Okey, kemudian kamu rujuk kepada table, ambil nilai 1.49, 0.8281. Betul tak? Refer pada normal. Ambil bacaan, jangan ambil negatif, baca 1.49. Kemudian baca 1.26. Betul? Okey, tadi kita punya normal adalah mean 20, variance 19. Okey, sama. Kemudian kita nak probability more than 33 defective component. Okey, ini yang saya dapat ni. Sebelah je kan? Jadi asalnya binomial, sebelum saya buat sisi, kena pastikan mesti ambil sama dengan. Jadi selepas 3/3 sepatutnya berapa? 34 sebab dia discrete. Kalau binomial discrete. Kemudian gunakan konsep kalau saya nak gunakan sisi, kita ada dua pilihan, sama ada nak tolak 0.5 ataupun tambah 0.5. Kalau lebih besar tadi apa? Tolak ke tambah? Tolak Jadi kita akan ambil tolak. So X more than 33.5. So ingat kalau lebih besar tolak. Kalau lebih besar tolak. Hafal. Baru dapat 33.5. Kalau lebih kecil tambah. Okey, selepas tu kita akan gunakan Z. Probability Z more than 33.5 subtract to mean divide by standard deviation square root of 19. Okey, ni nanti kamu kira. Okey, sepatutnya kamu akan dapat Z probability Z more than 3.10.
Sepatutnya. Dan kamu refer table, jawapan dia 0.00097. Okey tak? Jadi kena hati-hati, jangan terlupakan ni. Kita perlu buat CC ni. Sebab soalan asalnya binomial. Kita cuma ubah pengiraan kepada normal. Kena ada CC. Kalau tak ada CC, jawapan dia salah. Okay? Kalau tak buat CC, maka kita akan ambil markah dia K0. Jawapan walaupun betul, kita akan bagi 0. Jadi dapat kosong markah. Okey, habis 17. Ada lagi 18. Sama juga, kalau kita lihat soalan ni, kita punya sampel kita adalah 500. Asalnya X distribute by binomial. Bila ada N, dia mesti ada P. P itu adalah 0.1. Tapi disebabkan N tu lebih daripada 50. N lebih pada 50. Maka kita perlu ubah kepada pengiraan normal. Normal dengan min. Min ni kita kena kira lah. Min tu adalah NP. 500 darab 0.1. Jadi kita akan dapat 50. Ni 50. Kemudian kita perlukan variance. Variance tu adalah NPQ. Maksudnya 500 darab 0.1 darab 0.9. Sepatutnya kamu akan dapat 45. Maka saya boleh tulis 50 and 45. Okey tak? Ni datang daripada 500 darab 0.1 darab 0.9. Sebab Q tu adalah 1 tolak P. Okey tak? Okey dah. Okey, so saya terus ubah. Tadi kita punya normal tadi adalah 50 dengan 45. Jadi pengiraan kita ubah kepada normal. Tapi ingat, punca soalan adalah binomial. Jadi soalan yang pertama, kita nak cari probability, tapi maklumat kita less than 40 broken tiles. Okey. Jadi kita perlu buat sisi, kita ubah dulu, ambil sama dengan. Kita nak ambil 39 ke 41? 39 lah kan? Kemudian barulah saya buat sisi. Sisi. Kalau less than, kita akan tolak ke tambah? Tambah 0.5. Kalau greater than, tolak. So, saya akan buat X less than 39.5. Bila saya dah buat sisi, pastikan simbol dia tak ada sama dengan. Kemudian baru kita tukar kepada Z. Z 39.5 subtract to min 50 divide by standard deviation. Jangan lupa square root of 45. Okey, sebab yang ini adalah variance. Sedangkan kita punya formula, kita menggunakan standard deviation. Jadi kita akan dapat, ni sepatutnya kamu akan dapat negatif ni. PZ less than negative 1.57. Okey. Kalau kamu hafal dah boleh buat ni. Kalau tak hafal, kamu buat lakaran. Ini bukan mestinya kena buat graf ni. Ini cuma nak dapatkan gambaran je. Okey, ini adalah Z0 negative 1.57. Bila saya guna less than, maka lorek daripada sempadan, lorek ke sebelah kiri. Sebab less than. Kalau greater than, kita lorek sebelah kanan. Kemudian negatif ni kalau saya rotate je, secara kebetulan dia akan sama dengan kita punya table.
Untuk kes ini dia sama dengan table. Jadi saya terus ubah je. Probability Z more than 1.57. Okey. Sepatutnya dapatlah jawapan dia 00582. Ini nanti kamu cek. 0582. Soalan B pula. Sebelum tu saya tulis dulu. X distributed by normal with mean 50 and variance 45. Okey. So soalan seterusnya atmos. Atmos ni maksud dia X less than or equals atmos. Okay. Kalau at least, betul kan? Kalau at least lebih besar dan sama dengan. Yang ini adalah lebih kecil dan sama dengan atmos. 40. Selebih-lebihnya. Okay. So kalau at least lebih besar dan sama dengan. Kalau atmos lebih kecil dan sama dengan. Okey, bila atmos lebih kecil ataupun atmos ni maksudnya selebih-lebihnya. Kalau kita terlupa, kita ambil satu perkataan. Kalau lebih, greater than. Kalau selebih-lebihnya, dia akan jadi terbalik. So jawapan dia mesti less than or equal. Okey. Okey, kemudian saya terus buat sisi sebab dia dah ada sama dengan, maka kita akan ambil less than 40.5. Okey, mana datang 40.5 sebab kalau less than pastikan tambah. Kalau less than. Kemudian baru kita convert to Z. Subtract to mean. Mean kita adalah 50 and then divide by square root of 45. Okey, nanti kamu kira ni. Okey, nanti kamu akan dapat Z tu adalah less than negative 1.42. Okey, ini sama kes dengan tadi ni. Dia sama dengan Z greater than 1.42. So jawapan dia 0.0778. Okey, bacaan dia sama macam yang dalam A tadi. Okey, kalau kita less than negative, maksud dia sama dengan positif 1.42. Okey, probability X at least, sekurang-kurangnya. At least, maka kita gunakan lebih besar. Okey, kalau greater than maksud dia nak buat sisi mesti ambil tolak 0.5. Kalau nak buat sisi. So probability X more than 39.5. Kemudian barulah tukar kepada Z 39.5 subtract tu. Tadi kita punya mean kita adalah 50 dan variance 45. So kita akan subtract 250 divided by square root of 45. Okey, nanti kamu kira. Okey, sepatutnya negatif 1.57. Probability Z more than negative 1.57. Okey, jadi kalau kita nak baca table, so yang tengah-tengah ni mesti 0 dan negatif tu berada di sini, negative 1.57. Disebabkan greater than, maksudnya daripada sempadan, dorek sebelah kanan. Jadi kita akan rotate ni. Kita akan rotate, maka bacaan dia akan ambil positif. Maksudnya kalau kita baca table, kita akan dapat kawasan kosong. Kita nak kawasan melurik. Jadi kita kena ambil satu tolak probability Z, ambil yang positif. Ini selepas kita rotate. Okey, nanti kamu baca. Sepatutnya satu tolak 0.0582 sama dengan, sepatutnya kamu akan dapat jawapan ni lah. Banyak ni. Okey, soalan D. Sebelum tu saya tulis dulu. X distributed by normal with mean 50 and variance 45. Okey. Probability. Okey, sekarang ni soalan kita adalah between.
Bila between, maksud dia tak ada sama dengan. Kalau ada perkataan di ujung sekali inklusif, baru masukkan sama dengan. So, untuk soalan ni, sebelum kita buat sisi, ubah kepada sama dengan. Yang ni kalau saya senaraikan, dia bermula dengan 51, 52, sampailah paling tinggi 55. Maka kalau saya letak sama dengan, sepatutnya 51 lah kan? Salah tadi, 55. Betul kan Malik? Okay. So, sebelah kiri 51, sebelah kanan 55. Kemudian barulah kita buat sisi. So, probability. Kiri tolak. So, 50.5. Kanan tambah. 55.5. Okay, ini yang betul. Kemudian kita akan tukar kepada Z. 50.5 tolak 50. Divide by square root of 45. Less than Z, less than 55.5. Subtract to mean. Divide by square root of 45. Okey, yang ini barulah kita dapat dua-dua positif sepatutnya. Dapat tak 0.07? Dapat kan? Sepatutnya ni lah 0.82. Jadi kalau kita lihat dua-dua positif, maka ambil kiri tolak kanan. Kamu refer kepada Z more than 0.07. Subtract to probability Z more than 0.82. Terus jawapan dia adalah 0.2660. Saya tulis dulu. X distributed by normal with mean and variance. Bila ada perkataan inklusif, maka daripada awal soalan dah ada sama dengan. Maksud dia, daripada sini kita dah terus boleh buat sisi. Kiri tolak 0.5. Kanan tambah 0.5. Jadi berbeza dengan soalan D tadi. Soalan D kena tukar sama dengan dulu. Baru kita buat sisi. Sekarang ni soalan E ni terus. Kita buat sisi terus. Kemudian barulah tukar kepada Z. 49.5 tolak min. 49. Less than Z. Less than 56.5 tolak 50. Divide by square root of 49. Masih 49 pula? 45. 45. Okey, kemudian nanti kamu selesaikan. Sepatutnya kamu akan dapat negatif 0.07. Sepatutnya. Less than Z, less than 0.97. Untuk soalan ni, kita lihat nilai Z tu ada negatif, ada positif. Kalau jumpa yang macam tu, terus satu tolak. Kamu hafal je yang tu. Tolak lagi dengan nilai yang kedua. So, jawapan dia sepatutnya 0.3619. Kamu baca table 0.07, baca table 0.97. Kemudian kamu ambil satu tolak. Exactly ni maksud dia equal 50 broken tiles. Kalau kita nak gunakan binomial, kita boleh gunakan 500C50. Kalau nak guna binomial. Kalau equal, kita boleh guna formula. Katakan saya masih nak guna normal lah. Kiri tolak 0.5. So, dapatlah 49.5. Kanan tambah 0.5. Jadi, kalau kita jumpa simbol equal, kita boleh buat X di antara 49.5 dan 50.5. Maksud dia, tolak 0.5, kemudian tambah. Okay, ini maksud dia saya dah buat sisi lah ni.
Kemudian tukar kepada Z. 49.5 tolak min. Divide by square root of 45. Kemudian less than Z. Less than 50.5. Subtract to min. Divide by square root of 45. Ni kalau kita permudahkan ni. Kiri dapat negatif 0.07. Kanan dapat 0.07. Sama juga kita jumpa Z tu ada negatif, ada positif. Terus nampak yang macam tu, terus satu tolak. Ambil bacaan yang pertama ni. Nampak dia negatif tapi kita baca positif. So refer pada table. Tolak lagi nilai yang kedua. Ataupun nak ambil 1 tolak 2 kali PZ greater than 0.07. Boleh juga. So ini kamu refer pada table. Jawapan hari dia 0.0558. Okey, yang ini kalau kita lihat, yang grade A ni dia bagi tahu weight dia adalah at least. Ini syarat untuk grade A. Syarat untuk grade A. Okey, kemudian kita punya N kita bergantung kepada soalan ni. Kalau asalnya pada maklumat ni, kita cuma dapat nilai probability je. Maksudnya P kita 0.02. Ikut kalau yang A ni. Ini saya tulis kat sini. Maklumat A ni adalah N sama dengan 15. P adalah 0.2. Okey, tapi kita kena hati-hati. Sebenarnya yang kita bincang ni adalah ni asalnya 0.4. Ni 0.4. Boleh tak? Kalau kita bincang untuk grade A, probability dia adalah 0.4. Tetapi untuk soalan A ni, kena hati-hati. Soalan nak probability that more than 20% of them are not. Ada perkataan not ni. Kalau nak ikutkan, kita punya penulisan asalnya adalah X distribute by binomial with N15 dan P itu adalah 0.4. Ini yang asal lah. Ini kalau kita ambil kira probability untuk grade A. Okay, tapi untuk soalan A ni, kita kena ubah sikit sebab dia menggunakan perkataan not. Perkataan not. Maksud dia, kalau kita ikutkan maklumat soalan, kita kena ubah, katakan Y lah. Binomial, N kita sama, tetapi saya baca 0.6. Sebab soalan not grade A. Nanti dalam exam kena hati-hati ni. Kemungkinan dia akan buat soalan tu. Biasa kita baca je P tu. Tapi soalan dia pergi ubah. Bila ada perkataan not, maka kita akan guna yang ni. Okey, kemudian sebenarnya kita nak menjawab soalan probability, calculate the probability that more than 20%. Ini maksud dia kita punya 20% ni kena darabkan dengan 15. 20% daripada 15. Ni kamu kira sikit ni. Betul tak dapat 3? 20% dah 15. Betul tak 3? Kan? Maksud dia soalan kita adalah X more than 3. Jangan buat more than 20%. 20% of them ni maksud dia 20% daripada 15. So baca 3 lah. Itu dia punya syarat dia. Ni bukan saya guna, sepatutnya saya guna Y lah. Kita nak jawab soalan Y. Y more than daripada 3. Kalau kita kekalkan nak guna 0.6, kita terpaksa guna formula. Sebab dalam table tak ada. Jadi, saya boleh tukar kepada X. Lebih besar, lawan dia lebih kecil. Kalau 3, supaya jumlah dia 15.
So, kita nak ambil berapa? 12. So, hati-hati ya. Dia baca terbalik. Kalau kita nak buat kekalkan Y ni, maka kita akan buat pengiraan berdasarkan P0.6. P0.6 dalam table tak ada. Bila nak juga guna 0.6, kamu kena senaraikan nilai Y yang mungkin. Bermula pada 4, 5, 6 sampailah 15. Jadi setiap nombor tu kamu kena guna formula. Jadi buang masa. Jadi kita tukar kepada pengiraan X sebab 0.4 ni ada dalam table. Jadi kena refer balik. Kalau Y tukar kepada X, kita akan ambil lebih besar, lawan dia lebih kecil. 3, jangan baca 3. Bila tukar kepada X, kita akan baca 12. Supaya jumlah dia mesti 15. Okey? Boleh ke ni? Tetapi kalau less than 12, mana boleh baca dalam table? Saya kena gunakan satu tolak. Okey tak ni? Okey, kalau saya guna satu tolak, pastikan kita akan ubah dua. Yang pertama less than. Yang kedua ubah not equal. Kalau guna satu tolak. Ingat ke ni? Hati-hati ya. Kalau tadi X kepada Y kepada X, kita cuma ubah tanda lebih besar je. Lebih besar, less than. Walaupun asalnya not equal, tak payah ubah jadi equal. Sebab kita buat terbalik je. Tapi kalau satu tolak, kena ubah dulu. Less than, opposite dia, greater than. Not equal, opposite dia, equal. So, hati-hati dia macam sama. Kemudian, bila kita dah ubah macam ni, barulah kita boleh guna table. So, kita guna table, cari N kita 15. Cari N 15. Kemudian, cari P 0.4. Kemudian, kita gunakan R12. Adakah kamu akan dapat 0.0019? Dapat tak? Dapat tak? So, refer pada table, cari N15, P0.4, R12. So, kita dapat 0.0019. Okey? So, hati-hati dengan soalan ni. Soalan ni bagus. Sebab jarang kita bincangkan dalam contoh kuliah. Ini. Dalam exam ni dia akan bincang lain daripada biasa. Diubah sikit je. Okey. Soalan yang kedua, dia masih binomial. Dia masih binomial. Tetapi N kita ni lebih daripada 50. Okey, untuk soalan ni, dia bincang terus. Ni ikut kita punya probability yang asal. Ni 0.4 ni. Dia ikut yang asal. Maka saya akan ambil 0.4. So, maklumat ni dalam table ada. Tetapi disebabkan N ni lebih daripada 50, maka pengiraan tu kena ubah kepada normal. Sebab 500 tak ada dalam table. Tapi kalau saya nak buat normal, saya perlukan maklumat min. Min tu adalah N darab P. Iaitu 500 darab dengan 0.4. 200. 200 lah, 200. Kemudian variance adalah NPQ. Maksudnya ambil 200 darabkan dengan 0.6. Dapatlah 120. Okey. So, kita akan gunakan normal dengan cara min 200, variance 120. Tapi jangan lupa nanti mesti buat CC. Sebab soalan binomial tukar kepada normal. Kena buat CC. Kalau binomial, tak payah buat CC. Binomial tukar pada normal baru buat. Okey, panjang juga ni. Okey, sudah. Okey, saya tulis yang normal . Saya tulis normal. Saya dah tukar kepada normal. 200 dengan variance 120. Okey, saya akan buat pengiraan berdasarkan ini. Soalan yang pertama, bila soalan kata approximate. Approximate ni maksud dia soalan tu binomial. Kita kena tukar kepada normal. Itu maksud dia approximate.
Apa tadi? So kita akan jawab probability X. Okay, sekarang ni dia menggunakan istilah from 220 to 230. Bila kita jumpa ayat ni from kemudian to, maka kita akan letak sama dengan. Maksudnya sempadan pun termasuk. Kalau kita jumpa perkataan from. Kalau between, sempadan tak masuk. Okey, kemudian, so daripada sini saya dah boleh tukar terus kepada sisi. Jangan terus tukar pada Z. Sebab ini soalan asalnya adalah binomial. Sebelah kiri tolak. Sebelah kanan tambah. Ini sisi. Lepas tu kita tukar kepada Z. Probability Z 219.5. Tolak dengan min 200 divide by yang kita ada ni variance. Jangan silap. Dalam formula Z standard deviation. So kena buat square root. 0.5 tolak 200 divide by square root of 120. Okey. Nanti kamu gunalah calculator. Kita akan dapat nilai dia 1.78 less than Z. Ini nanti kamu cek. 2.78. Dan kalau kita jumpa Z dua-dua positif, maka nilai sebelah kiri tolak dengan nilai sebelah kanan. Tolak dengan nilai sebelah kanan. Okey, nanti kamu refer table 375. Tolak dengan 0.00272. Maka dapatlah jawapannya 0.034. 7A, betul tak? Okey, tetapi hati-hati soalan nak estimate the percentage. Soalan nak percentage. Maka kalau saya nak jawab percentage, ambil yang ni darab dengan 100%. Jadi 1, 2. So 3.48% lebih kurang. Jawapan akhir dia. Jadi kena tulis jawapan akhir ni. Kalau kamu berhenti kat sini, ini baru kaedah. Maka hilang satu markah. Jawapan dia akan ambil daripada sini. 3.48%. Ataupun nak ambil 3.478% pun boleh. Okey, soalan yang sama. Tetapi kita gunakan yang tadi, yang kita dah tukar kepada normal tadi. 500 dan 120. Okey, soalan yang kedua. Kita nak mencari if the probability not more. Hati-hati perkataan ni. Kalau terlupa, baca dulu more than. More than ni simbol dia lebih besar. Kalau not, terbalikkan. Bila kita terbalik, letak sama dengan. More than M. Not more than M. Okey, kemudian equals to 0.9956. Okay. Saya nak buat pengiraan dalam normal. Soalan binomial. So, saya akan buat sisi dulu. Ini saya akan buat sisi. Kalau kita buat sisi, less than maksud dia kena tambah lah. 0.9956. Kemudian tukar kepada Z. Kan canggih tu. So, tukar kepada Z. M plus 0.5 subtract to min 500 divide by square root of 120 equals to 0.9956. Kalau kita nak gambarkan dalam bentuk normal,
Okey, katakan semua ni adalah K. Saya andaikan K dah. Semua ni. Semua ni, saya andaikan K. Maka kita nak letak K tu sebelah kiri ke sebelah kanan. Supaya probability dia adalah 0.9956. Dengan menggunakan ni less than. Katakan saya andaikan K kat sini lah. K kat sini. Kalau saya buat less than, logik tak yang kecil ni adalah 0.9956. Tak logik. Maka K tak boleh berada di sebelah kiri. Jadi K tu mesti berada di sebelah kanan. Kalau kita semak, less than, maksudnya daripada sini, saya akan lorek ni. Saya akan lorek. Ya ni. Ini baru logik. Ini adalah, yang lorek ni adalah 0.9956. Tapi kalau kita nak guna table, kita nak baca berapa? Ambil satu tolak. 0.9956. Maka kita akan baca apa? 0.0044. Betul tak? Ini hasil daripada satu tolak. Maka dalam table jangan baca 0.9956. Baca 0.0044. Ini kalau kita refer kepada table from the normal table. Kita akan dapat bacaan apa? Z. Kamu baca daripada dalam, bawa keluar. Dapat tak? 2.62. Betul tak? 2.62. Akan memberikan bacaan 0.0044. Betul kan? Maksud dia nanti, bila kamu ada table, kamu baca nilai 0.0044. Nanti kamu akan dapat bacaan 2.6. Kemudian yang di atas ni adalah 0.02. Betul tak? Kalau refer kepada normal table. Yes. Okey, maka yang kita nak ambil yang ni lah. Okey, so saya akan ambil M tambah 0.5 tolak 500 bahagi dengan square root of 120 samakan dengan K yang kita dapat tadi. Ini nanti kamu proses. M tu adalah, ini nanti kamu proses. Saya ringkaskan ataupun approximate tu 228. Sebab N ni merujuk kepada number of page. Maksudnya bilangan dia mesti ambil integer lah. 228.